Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan G, pelajar program pengajian jarak jauh PACE UUM Cawangan Johor Bahru akan membentangkan tugasan kumpulan penghantar pengurusan yang bertajuk Kepentingan Pengurusan kepada Organisasi. Seperti di paparan sekarang, berikut adalah nama-nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Sebuah organisasi perlu mempunyai matlamat atau objektif pengurusan yang tersendiri. Sesebuah organisasi diwujudkan untuk mencapai objektif dan matlamat tertentu. Pencapaian objektif sebahagian besarnya bergantung kepada perancangan kerja dan pengurusan sumber manusia yang berkesan. Daya saing sesebuah organisasi juga amat berkait rapat dengan kepelbagaian bakat dalam organisasi. Walaupun bakat boleh dibangunkan oleh sesebuah organisasi, namun ianya perlu digarap ke tahap yang lebih tinggi bagi memastikan wujud kelebihan bersaing. Tidak ada satu jenis bakat yang akan memenuhi semua fungsi sesebuah organisasi. Sebaliknya, gabungan kecekapan pada kepelbagaian bakat yang ada yang membuat sesebuah organisasi berjaya mencapai objektifnya. Dalam organisasi, selalunya pengurusan atasan sesebuah organisasi akan menentukan hala tuju organisasi tersebut melalui penetapan tujuan, matlamat dan strategi untuk mencapai matlamat tersebut. Organisasi di sini tidak sahaja tertakluk kepada syarikat perniagaan, bahkan ia merangkumi syarikat bukan untuk badan kerajaan, badan berkanun, badan bukan berkanun, organisasi bukan untung, persatuan, kelab dan pelbagai konfigurasi kumpulan manusia. Tujuan atau misi sesebuah organisasi bolehlah dikatakan pewajaran kepada kewujudan organisasi tersebut. Penetapan matlamat ini akan membantu sesebuah organisasi untuk menterjemahkan misinya kepada sasaran prestasi yang spesifik dan supaya boleh diukur. Matlamat organisasi merujuk kepada objektif yang ingin dicapai oleh pengurusan dalam menuju misi sesebuah organisasi. Definisi dan istilah. Merujuk Amy Hisam 2009, pengurusan adalah proses organisasi yang merangkumi perancangan strategik, menetapkan objektif, mengurus sumber, menggerakkan manusia dan aset kewangan yang diperlukan untuk mencapai objektif dan mengukur keputusan. Pengurusan juga termasuk rakaman dan menyimpan fakta dan maklumat untuk kegunaan kemudian atau untuk pihak lain dalam organisasi. Bagi Michael and Jones 2000 mendefinisikan is the process of achieving organizational mission and objective through the coordinate behavior of organizational members. Bagi James A.F. Stoner and Charles Winkles, pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain dalam organisasi bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan. Manakala Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sedar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Bagi Max Weber pula, organisasi adalah suatu kerangka hubungan tekstural yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggungjawab serta pembahagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Organisasi mestilah jelas tujuannya serta berbagai hal yang terkandung di dalamnya bergantung kepada visi dan visi organisasi. Terdapat ciri-ciri organisasi yang perlu dititik berat sebelum sesebuah organisasi tersebut dapat ditubuhkan, iaitu yang pertama, melambangkan identiti tersendiri. Sesebuah organisasi yang telah dibentuk akan melambangkan identitinya tersendiri. Yang kedua, struktur organisasi IPSUM. Di dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi kecil atau besar, ia mempunyai hierarki atau tingkat otoriti. Yang ketiga, pembahagian kerja. Hierarki atau spesifikasi tugas ini, ianya dapat memberi kekuatan terhadap organisasi birokrasi kerana ia dapat memantapkan lingkungan kuasa yang ada pada jabatan, program,
unit kecil dan bagi setiap pekerja itu sendiri. Yang keempat, aktiviti organisasi. Aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur seperti yang dirancangkan, ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti. Setelah menitik beratkan ciri-ciri organisasi yang baik, kami sekumpulan berpendapat untuk mewujudkan sebuah organisasi yang melibatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Organisasi adalah sebuah perkhidmatan pelanggan yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam membantu pihak lain untuk membuat pembayaran seperti bil elektrik, bil air, bil telefon dan bil-bil agensi kerajaan. Nama organisasi yang ingin ditubuhkan ini ialah Cemerlang Jaya Sendirian Berhad. Ciri-ciri yang kami tetapkan dalam organisasi ialah yang pertama, tujuan bersama atau mempunyai matlamat yang sama. Tujuan bersama merupakan ciri utama yang membezakan dengan kelompok yang lain. Strategi organisasi juga merupakan salah satu tujuan dan matlamat yang perlu ditekankan. Reka bentuk perkhidmatan hendaklah selaras dengan perkhidmatan yang lebih khusus untuk transaksi yang memerlukan pelanggan hadir sendiri semasa berurusan. Perkhidmatan berkelompok untuk jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh wakil atau syarikat yang dilantik oleh pelanggan. Perkhidmatan secara dalam talian, SMS, telefon, kios dan lain-lain bagi jenis perkhidmatan yang tidak memerlukan pelanggan hadir untuk sesuatu urusan. Perkhidmatan melalui kaedah pusat setempat jika bersesuaian supaya pelanggan tidak perlu hadir ke beberapa bahagian atau jabatan semasa berurusan. Dan terakhir, perkhidmatan di luar waktu operasi biasa mengikut keperluan. Yang kedua ialah peraturan yang jelas. Peraturan ini merupakan ciri organisasi formal yang bertujuan mengatur setiap anggota agar tujuan dan kerjasama terjalin dengan baik, efisien, efektif dan bertanggungjawab. Peraturan yang jelas juga dapat membimbing pekerja untuk melakukan tugas dengan baik. Peraturan yang dibina dalam sesebuah organisasi dapat menjadi panduan kepada pekerja atau mana-mana individu dalam sesebuah organisasi. Seterusnya dalam ciri-ciri organisasi adalah proses peraturan. Yang pertama, mengenal pasti pelanggan dan keperluan mereka. Ini bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan dapat memenuhi keperluan mereka. Dalam hal ini, cadangan dan maklum balas pelanggan perlu diberi perhatian oleh organisasi. Yang kedua, mengenal pasti perkhidmatan teras organisasi perlu dikenal pasti berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing. Yang ketiga, menentukan standard kualiti perkhidmatan. Standard kualiti perkhidmatan sebaik mungkin hendaklah boleh diukur, contohnya dari segi ketepatan masa ataupun bilangan output yang dikeluarkan. Di samping itu, ciri-ciri kualitatif perkhidmatan pelanggan yang tidak boleh diukur seperti layanan mesra, bertimbang rasa, mudah difahami, selamat dan lain-lain juga boleh dijadikan sebagai standard. Dan yang terakhir, menjadikan piagam pelanggan hendaklah disediakan dalam bahasa yang mudah, ringkas, jelas dan senang dibaca dan difahami. Ciri-ciri organisasi yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama merupakan satu sikap bantu-membantu atau satu perbuatan yang akan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam sebuah organisasi adalah sangat penting dalam melakukan sesuatu tugas supaya tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cepat, baik dan teratur. Kerjasama di antara pekerja dan pekerja ataupun pekerja dengan majikan seharusnya dititik beratkan agar hubungan di antara satu sama lain akan lebih dapat dieratkan. Ciri-ciri organisasi yang keempat adalah memiliki anggota yang cukup dan identiti yang jelas. Sebuah organisasi yang baik pasti memiliki jumlah anggota kerja yang jelas dan identiti yang jelas. Sesuatu organisasi yang baik memiliki identiti yang jelas seperti namanya, latar belakangnya, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, bergerak di suatu bidang tertentu dan alamatnya jelas serta lambang organisasi yang jelas. Ciri-ciri organisasi yang terakhir ialah perbahagian tugas.
Pembagian tugas mempunyai perbezaan setiap unit mengikut pembagian kerja dan skop kerja. Semua unit dan bahagian bekerja dan bergerak mengikut bidang tugas masing-masing seperti mana yang telah ditetapkan. Misi dan visi. Misi menjadi sebuah syarikat yang memperkasakan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan dari segi kualiti dan menepati piagam yang ditetapkan. Visi pula menjadi sebuah syarikat yang terunggul, maju, progresif dan terunggul. Fungsi pengurusan yang ini polisi terbahagi kepada 4, iaitu planning, organizing, leading dan juga controlling. Planning bermaksud menetapkan tujuan, objektif, strategi, program, projek dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. Malah, organizing pula penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan, iaitu proses pengambilan kaki tangan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti seperti pemasaran, kewangan, pemprosesan dan lain-lain. Tingkat iaitu hierarchy authority, penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. Contoh-contoh kepentingan organizing. Yang pertama, tenaga dan sumber organisasi yang terhad dapat dimanfaatkan secara optimum. Kedua, warga organisasi akan disusun dan diberikan tugas secara tepat dan sesuai dengan kepakaran, pengalaman, kecenderungan, kemampuan serta potensi. Ketiga, memanfaatkan bakat dan potensi yang ada untuk keberhasilan matlamat organisasi. Keempat, dapat mengelakkan pembaziran. Kelima, mewujudkan penyelarasan. Keenam, dapat melakukan penambahbaikan dan yang terakhir, memastikan matlamat serta objektif organisasi tercapai. Leading. Leading bermaksud seseorang pemimpin perlu memberikan panduan, bimbingan dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Seseorang pemimpin mempunyai 3 peranan, iaitu ketua, pemimpin dan penghubung. Fungsi pengurusan PLC. C. Controlling membawa maksud pengawalan merujuk kepada langkah-langkah menguasai prestasi, membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. Kawalan adalah unsur maklum balas, memandangkan berdasarkan datanya, pelarasan dibuat kepada keputusan, pelan, norma dan piawaian yang telah dibuat sebelum ini. Kawalan adalah pemerhatian organisasi mencapai matlamatnya. Fungsi pengurusan PLC, C. Controlling. Kepentingan kawalan dalam sesebuah organisasi ada 5, iaitu 1. Memastikan perjalanan organisasi sejajar dengan matlamat yang ditetapkan. 2. Mengetahui pelbagai masalah yang mungkin berlaku dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 3. Membolehkan pembetulan dapat dilakukan jika berlaku masalah dalam organisasi. 4. Menguatkuasakan undang-undang atau peraturan bagi mengemaskinikan perjalanan organisasi. Dan terakhir sekali, yang kelima, memastikan keutuhan organisasi. Proses kawalan melibatkan dalaman dan luaran. Fungsi pengurusan PLC. C. Controlling. Proses kawalan dalam sesebuah organisasi ada 4, iaitu 1. Menetapkan piawaian atau ukuran yang hendak dicapai berkait dengan matlamat organisasi. Yang kedua, mengukur pencapaian yang dicapai berbanding dengan matlamat yang disasarkan. Yang tiga, mengenal pasti masalah dan penyelewengan jika ada. Yang terakhir sekali, mengambil tindakan atau melakukan pembetulan terhadap masalah yang dihadapi. Kesimpulannya, sesebuah organisasi yang mempunyai khidmat pelanggan berkualiti bergantung kepada pelanggan yang berpuas hati dan seterusnya memberikan sokongan terhadap organisasi tersebut. Ia bukan merupakan tanggungjawab satu bahagian semata-mata untuk menarik pelanggan, malah bahagian lain dalam organisasi tersebut juga bertanggungjawab terhadap khidmat pelanggan yang berkualiti.
Persepsi pelanggan terhadap produktiviti dan perkhidmatan organisasi perlu dikaji secara berurusan supaya maklum balas tentang pedasi organisasi dapat diperolehi untuk membolehkan institusi mencari jalan menambah baik prestasinya. Perkhidmatan atau produk yang diberikan mesti seboleh-bolehnya berdasarkan corak permintaan dan kehendak pelanggan dan bukan berdasarkan kehendak pihak pengusaha semata-mata. Pada asasnya, tidak ada organisasi yang dapat mencapai kejayaan tanpa membina hubungan baik dengan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami kehendak pelanggan adalah salah satu cara untuk mendapat kesetaraan pelanggan, iaitu customer loyalty dan pelanggan yang berulang, customer retention. Sekian saja perbincangan daripada kumpulan kami, Pengangkatan Pengurusan. Sekian, terima kasih.